اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auda penonton muslimin dan muslimat yang dihormati. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya jua, Ketani diberi peluang lagi untuk berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh sekalian umat Islam. Kenapa Ketani menunggu bulan Ramadan ini? Hanya adalah untuk meningkatkan lagi amal ibadat bagi meraih ganjaran dan fadilat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat dituntut dalam bulan Ramadan yang mulia ini ialah membaca Al-Quran. Dalam kesempatan ini, saya akan membincangkan mengenai dengan tadabbur dan tartil ketika membaca Al-Quran. Muslimin dan muslimat, membaca Al-Quran merupakan amal ibadat yang sangat dituntut oleh syarak, sama ada membacanya di luar ataupun dalam sembahyang. Ganjaran yang bakal diraih daripada membaca Al-Quran amatlah besar dan banyak disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah sebuah hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Maksudnya, bacalah oleh kamu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangimu pada hari kiamat sebagai syafaat kepada tuannya. Hadis riwayat Muslim. Melihat kepada ganjaran yang disebutkan dalam hadis tadi, auda penonton, maka sangat wajar untuk Ketani memperbanyakkan membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkat ini. Walau bagaimanapun, dalam Ketani memenuhi masa dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, perlu juga dijaga kesempurnaan bacaan Al-Quran tersebut, baik dari segi hukum tajwid dan makhraj huruf, bahkan dituntut juga ketika membaca Al-Quran itu dengan tadabbur dan tartil. Apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur dan tartil di sini? Muslimin dan muslimat yang dihormati. Tadabbur, perkataan ini sering Ketani dengar, namun apakah maksudnya? Tadabbur bermaksud menghayati dan merenung ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, atau merenung dan mengamati dengan menumpukan perhatian pada makna ayat-ayat yang dibaca. Inilah antara perkara yang dituntut, kerana dengan tadabbur ketika membaca Al-Quran akan melapangkan dan menenangkan jiwa serta menerangkan hati. Namun, anjuran tadabbur akan makna ayat Al-Quran yang dibaca itu pula adalah bersesuaian menurut kemampuan seseorang. Dalil mengenai tadabbur ketika membaca Al-Quran sangat banyak. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afala yatadabbarunal Quran. Tafsirnya, tidakkah mereka itu memperhatikan dan memikirkan tentang Al-Quran? Muslimin dan muslimat, demikian juga anjuran membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sembahyang dengan tadabbur itu adalah antara perkara yang disunatkan dan antara cara atau jalan yang dianjurkan ke arah mencapai khusyuk dalam sembahyang. Walau bagaimanapun,
adalah memadai bagi orang yang membaca Al-Quran itu untuk memahami makna ayat Al-Quran secara rumusan dan bukannya secara terperinci. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur adalah orang yang paling Allah Ta'ala sukai pada bacaan Al-Qurannya. Di samping ketani membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca Al-Quran secara tartil juga adalah sangat dituntut. Di sini ada penonton, apakah yang dimaksudkan dengan bacaan tartil? Bacaan tartil ialah membaca dengan perlahan, yakni teratur serta menyempurnakan setiap tempat keluar huruf tersebut dengan jelas. Membaca Al-Quran dengan menyempurnakan sebutan setiap huruf-hurufnya dinamakan oleh ahli qira sebagai bertajwid dalam bacaan Al-Quran. Ulama telah sepakat mengatakan bahawa bacaan Al-Quran secara tartil adalah sangat dianjurkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Tafsirnya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni teratur dan jelas. Bacaan secara tartil juga telah sabit daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditanya kepadanya mengenai cara bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyifatkan, yakni meniru bacaan baginda, iaitu dengan bacaan yang jelas pada setiap huruf-hurufnya satu persatu. Demikian juga membaca Al-Quran di dalam sembahyang disunatkan dengan bacaan tartil, yakni membaca dengan perlahan, yakni teratur, serta menyempurnakan setiap tempat keluar huruf itu dengan jelas. Disebutkan antara cara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baginda membaca dengan berhenti dari satu ayat ke satu ayat yang lain. Ketika membaca surah Al-Fatihah sebagai contoh, baginda mulakan bacaan dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan berhenti. Kemudian membaca ayat pertama dan berhenti. Kemudian membaca ayat kedua dan berhenti. Dan seterusnya dengan cara yang disebutkan. Perkara mengenai bacaan secara tartil pernah ditanyakan kepada Mujahid rahimahullah mengenai dua orang lelaki yang sembahyang. Salah seorang daripadanya membaca dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Manakala yang seorang lagi membaca surah Al-Baqarah sahaja. Namun masa atau tempoh sembahyang keduanya, rukuk, sujud dan duduk keduanya adalah sama. Lalu Mujahid rahimahullah pun menjawab bahawa dalam perkara ini, lelaki yang membaca satu surah sahaja, iaitu surah Al-Baqarah, adalah afdal, adalah lebih baik antara keduanya. Kerana bacaan Al-Quran dalam sembahyangnya itu adalah secara tartil. Satu huruf yang dibaca secara tartil adalah afdal berbanding dua huruf yang dibaca tanpa tartil. Begitu juga separuh atau setengah surah yang dibaca secara tartil adalah lebih baik berbanding menghabiskan keseluruhan surah yang dibaca tanpa tartil, melainkan dalam beberapa keadaan yang dituntut, antaranya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Menghabiskan membaca keseluruhan surah Al-Kahfi sekalipun dengan bacaan secara cepat kerana untuk mencapai tuntutan sunat membacanya pada hari tersebut adalah afdal berbanding membaca hanya sebahagian besar surah Al-Kahfi dengan bacaan tartil. Muslimin dan muslimat yang dihormati, antara kebaikan membaca Al-Quran dengan tartil ialah membantu dalam memahamkan Al-Quran dan tadabbur akan isi kandungan serta makna ayat-ayat Al-Quran. Beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika membaca Al-Quran. Oleh kerana itu, menurut ulama, bacaan tartil digalakkan bagi orang selain daripada orang Arab yang tidak faham akan makna ayat-ayat yang dibacanya. Kerana
Dengan cara ini akan lebih dekat membawanya kepada sifat bersopan santun dan menghormati Al-Quran serta mampu memberi kesan yang mendalam kepada hati. Sebaliknya, penonton membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang cepat boleh menyebabkan orang yang membacanya itu tidak berpeluang untuk memahami makna ayat-ayat yang dibacanya. Pada kebiasaannya, hati seseorang itu akan merasa bahagia apabila mengingati penciptanya Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang merasa bahagia dengan sesuatu perkara, maka sudah pasti dia suka untuk mengingati dan merenung perkara tersebut. Dan sesiapa yang suka akan sesuatu perkara, dia tidak akan segera atau cepat-cepat meninggalkannya atau melaluinya. Maka nyatalah, antara maksud daripada bacaan tartil itu ialah menghadirkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulan, membaca Al-Quran adalah suatu ibadat yang pastinya dijanjikan dengan ganjaran dan pahala yang hebat. Marilah ketani memperbanyakkan membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi di sepanjang bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Dan adalah utama untuk ketani membacanya secara tartil dan tadabbur seperti mana yang dianjurkan oleh agama. Untuk akhirnya, semoga amal ibadat yang ketani lakukan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad